Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kerana dapat lagi bersama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan tata cara penerimaan ilmu dan juga penerimaan agama dan Islam, yang mana kita sampai itu kepada bahagian yang ke-9 daripada perbuatan ataupun ciri-ciri golongan pelaku bid'ah. Itu mereka mengulurkan semua-semua perkara syariah itu dengan sama ada percaya Quran, tak percaya sunnah, atau percaya sebagai nas, tak percaya sebagai nas, tidak memeriksa kesahihan nas atau sunnah, ataupun berbohong atas nama Rasulullah, menyembunyikan nas, menyembunyikan maksud nas, kemudian tidak beriman dengan hari-hari Ahad, ataupun memperulurkan tata cara golongan para sahabat. Berpendalilan adalah kerana dengan sebab sokongan, bukan sandaran. Dia nak benda sokong dia, bukannya dia beramal kerana bersandarkan pada tersebut. Dan terakhir kita ambil itu adalah yang ke-9, berkenaan dengan mengikuti segala syubhah. Lepas mempermainkan mempermainkan tata cara para sahabat, yang mengkritik para sahabat serta meninggalkan manhaj salafus salih. Yang terakhir kita bincang itu adalah berkenaan dengan mengikuti segala yang syubhah. Kerana dalam agama ini memang Allah Ta'ala datangkan ada dalil yang atau nas-nas yang mempunyai makna-makna yang boleh consider 2 dan 3 pengertian. Tapi yang ini panggil mutasyabihat. Mutasyabihat ni sebenarnya kita tak dihukum agama kita dengan mutasyabihat. Dihukum kita agama kita dengan yang muhkam. Agama kita, akidah kita dengan muhkam. Tapi yang mutasyabihat ni adalah dari segi masalah pengertian, yang kadang-kadang ada 2-3 benda yang Allah saja sama-samarkan, tak berikan secara direct. Bila Allah nyatakan dia ni dia tak serupa dengan laisa kamitslihi syai', tak serupa dengan suatu benda pun. Tapi bila datang manusia boleh lihat dia. Bila datang manusia boleh lihat, mula kelang kabut di situ. Pasal ikut akal kata kalau dah dikuasai oleh masa dan tempat, maka dia makhluk. Tu zaman sekarang ni ada yang pelik, golongan yang datang suruh orang kata apa? Dia suruh orang isytiharkan Allah maujud bila makan, Allah ada tanpa tempat. Kan? Dia isytiharkan. Allah tak pernah isytihar, dia isytihar suka hati dia. Ni bangsa yang kita tak tahulah. Kerja dia duduk dalam mana-mana tempat mengajar, macam itulah tajuk dia. Allah ada tanpa tempat. Nah, ini saya tak faham. Kenapa menjadi asas? Mana? Tak ada, sama lah. Kalau ada itu benda asas macam tu, direka-reka, dia ada-adakan. Benda sahabat tak cakap, dia cakap. Benda Nabi tak ajar, dia sibuk nak sebarkan. Maksud dia ada pelaku bid'ah yang mengisytiharkan bid'ah dia, yang tak boleh dipercayai daripada segi semua sudut. Kalau situ dia bohong, lain tempat lagi dia bohong. Kan? Tentang sifat-sifat Allah Ta'ala yang kita kata Allah Ta'ala nyatakan berkenaan dengan diharamkan kata-kata tentang Allah Ta'ala tanpa ilmu, dia boleh langgar dengan suka hati dia. Yang lain lagi lah, tentang Allah sendiri mereka boleh sekian. Dalam bahasa fiqhiyah lagi dahsyat lah. Solat selawat pendek lah, kemudian boleh macam-macam benda lah. Ini kita kata benda pelik. Pasal diorang mencari yang samar-samar, yang asas dan agama, yang menjadi punca pada agama. Yang kadang-kadang kita lihat Imam Syafi'i pun tak sibuk, Abu Bukhari tak sibuk, Muslim tak sibuk, kan? Para ulama tafsir tak sibuk, dia orang sibuk. Ini kumpulan yang kita kata yang kat Malaysia sekarang ni dengan nama Ahbash dan kumpulan dia pakai nama Ahlussunnah wal Jamaah, dia kata Aswaja ke benda tak. Itu kumpulan yang antara penyebar perkara pelik zaman kita sekarang ni. Benda pergi syubhat semua. Benda-benda sama-sama dia sibuk kan. Dia nak pasal dia nak main kan, contoh macam kubur boleh dan sebagainya. Macam masalah adalah kita doa pada Allah Ta'ala itu muhkam. Doa perantara, kat situ ada mutasyabihat. Boleh ya, boleh tidak. Kalau silap sikit saja, orang tu jadi syirik. Sikit je. Sikit saja pernyataan yang salah, dia terus syirik. Tiba-tiba kita masuk diri kita tempat yang hampir-hampir nak syirik tadi, kita kata inilah cara yang sahabat buat tak, tabi'in buat tak, dia sibuk masuk ke situ. Ni bahaya dia. Ni kumpulan ni kata mutasyabihat ni yang mereka tumpukan. Okey, baik. Sambung muka surat yang ke 66 66
Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah telah berkata, menerangkan tentang perkara masalah mutasyabih dan muhkam ni, bahawa orang-orang yang berpegang dengan mutasyabihat dalam menolak yang muhkam, berpegang dengan mutasyabihat, sibuk dengan yang samar-samar, tinggalkan yang muhkam, tolak yang muhkam, yang tetap, yang diperinci oleh Allah Taala. Mereka punya dua jalan menolak sunnah-sunnah. Mana bila tolak sunnah, dia ada dua jalan. Salah satunya adalah menolaknya dengan mutasyabihat dari Quran dan juga sunnah. Bila nas datang, teks datang, ditolak dengan cara apa? Cari mutasyabihat, langgarkan dengan nas yang muhkam tadi. Langgarkan. Contoh macam datang hadis Nabi SAW terangkan, dia datang dia kan, contoh macam wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kamu di mana kamu berada. Allah Ta'ala sebut macam tu kan. Sedangkan benda tu mempunyai interpretasi bahawa benda tu bukan maksud Allah Ta'ala duduk sebelah kita, duduk yang jalan sebelah kita. Bukan macam tu yang dimaksudkan. Bahkan maksudnya pengetahuan dan ilmu dia bersama kita. Itulah dia wakilkan pada kita malaikat yang menyalin amal kita. Kalau dia ada juga, redundant lah pula. Kan sedangkan kita tahu bahawa amal malaikat yang salin amal pagi, turun pagi, naik petang. Yang salin amal malam, turun petang, naik pagi. Kan benda tersebut naik dan turun. Mana Allah Ta'ala ada datang kepada dia dalam hadis berkenaan roh. Semua datang ni kita gabungkan semua sekali. Tajuk dia bukan duduk apa, Allah ada tanpa tempat. Para malaikat lepas orang tu mati, dia akan bawa roh orang tu naik ke atas. Nabi SAW terima wahyu, terima wahyu dan sebagainya. Disebut berkenaan langit tu 7. Dan disebut berkenaan dengan tajuk turunnya Lauh Mahfuz sebut daripada Al-Quran, daripada Lauh Mahfuz turun ke Baitul Izzah, langit dunia, dalam tempoh satu malam. Semua disebut berkenaan, memberi gambaran yang jelas. Dan Allah Ta'ala sini sebut Ar-Rahman Asyistawa. Datang dia, mana boleh, kalau kat situ dia bertempat, maka bertempat dia makhluk. Ini masalah dia. Nas hadis yang datang, nas Quran yang datang, dilagakan dengan apa? Yang mutasyabihat, yang sama-sama, yang double meaning, yang dua meaning, tiga meaning. Dia kata pasal sedangkan pengetahuan Allah Ta'ala bersama kita. Itu maksud dia. Mana kamu buat apa saja dia tahu. Malaikat ada menyalin, malaikat ada menyalin. Tapi dan bahkan ada Allah Ta'ala tanya pula malaikat, apa dia buat tadi? Faham tak? Jadi benda ni jangan redundantkan benda berkenaan. Dia redundantkan benda tu. Dah ada dalil, terima saja. Macam mana Allah Ta'ala lebih mengetahui. Ya, bila kata kalau dekat langit, kita kat sini macam mana? Nah, ini masalah dia. Ini benda-benda yang apa? Benda-benda yang sering berlaku dalam masyarakat kita bila terikut dengan kumpulan-kumpulan macam ni. Dia sibuk cari dalil-dalil yang mutasyabihat, lagakan dengan muhkam. Dia carilah yang mana yang mutasyabihat Quran ke sunnah ke, dilagakan. Yang sahih ditinggalkan, yang muhkam ditinggalkan, yang mutasyabihat ni diambil. Dan dia berikanlah interpretation yang dikata. Kalau macam ni macam mana? Kalau macam ni macam ni? Dia akan macam tu kan. Dia main-mainkan dalil. Okey, itu pertama cara mereka. Yang kedua, perbuatan mereka menjadikan muhkam dengan mutasyabih untuk mereka abaikan petunjuknya. Dia kata ayat ni tak maksud dia tak jelas ni. Ni ada maksud lain ni. Dia terbalikkan dari dalil yang muhkam jadikan mutasyabih. Yang macam dengan apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya betul, tapi dia kata tapi ada jalib cara lain. Kullu bid'atin dhalalah itu. Itu dah jelas dah. Dia ada seorang pensyarah metrik UIA kot, yang sekarang tengah hangat diperkatakan, yang tak belajar mustalah hadis. Dia pergi bahagikan hadis. Dia hadis dalam hadis ni sebenarnya dua, makbul dengan mardud, diterima dan tertolak. Diterima dan tertolak. Jadi saya tengok sendirilah apa kawan kita yang dia sibuk main soal jawab dengan dia, pergi jawab apa benda buku-buku dia apa, menjawab kecelaruan umat, menjawab kekeliruan. Makin sesat umat dengan baca buku yang tu. Pasal dalam tu dia kata apa? Cara ahli sunnah wal jamaah mengasingkan hadis adalah hadis yang diterima adalah sahih, hasan, dhaif. Lepas tu kan, lepas tu dia letak dia, okay, kat sini yang ni maudhu' benda sekali ya. Yang betul dia kata yang salah cara pembahagian adalah yang makbul diterima, mardud tertolak. Yang diterima, yang salahnya adalah sahih dengan hasan, lepas tu dhaif duduk dekat yang mardud. Dia kata itu salah. Kalau dia tak belajar, dia diamlah. Yang dalam ulama hadis kan, dalam mustalah hadis, kalau dia belajar paling ringkas baik kuniyah ke, kalau dia belajarlah. Ini pensyarah ni tak belajar tapi cakap. Kalaulah dia tak belajar, dia diam. Kalau dia belajar, tak macam dia boleh bohong. Buka Mukhtasar Ulumul Hadis Ibnu Katsir ataupun apa Ulumul Hadis Ibnu Salah. Kenapa tak tengok benda berkenaan? Dalam tu ada dijelaskan berkenaan tajuk macam mana hadis yang diterima ditolak.
Yang diterima hadis ni ada 4. Sahih li nafsihi, sahih li ghairihi, hasan li nafsihi, hasan li ghairihi. Ini 4. Bukan dhaif, dhaif tak masuk dalam tu. Tu masalah dia. Tak senonoh panggil. Yang best lagi apa kawan saya cerita, dia kata apa? Dia kata bila cerita berkenaan dengan tajuk apa? Man sanna sunnatan hasanatan, kan? Hadis yang barang siapa menunjukkan tauladan yang baik. Kan? Sebenarnya tauladan baik tu kisah dia ada. Itu salah seorang sahabat Nabi. Dia ketika tu apa? Qabilah Mudhar ni datang ke Madinah. Kadang-kadang compang-camping, baju tak cukup, badan kurus kering. Nabi SAW mengalir air mata tengok keadaan diorang. Dan Nabi SAW suruh para sahabat kumpulkan harta, makanan untuk mereka. Suruh kumpulkan, tapi sikit. Seorang tu bagi 2, bagi 3, bagi dinar, bagi sekian. Dia sikit, tak banyak. Nabi SAW sugul. Para sahabat kata, nampak muka yang muram. Tiba-tiba datang seorang lelaki, dia bawa harta, barang untuk sedekah, berat sampai hampir-hampir roboh bahu dia. Macam tu berat. Kemudian dia letak depan Rasulullah SAW. Bila dia letak saja, kan, orang ramai semua ikut. Letak banyak juga. Dia ada seorang yang mulakan dahulu benda berkenaan. Benda tu sedekah yang memang Nabi dah suruh. Kemudian ada seorang buat lebih kat situ. Kerana apa? Kerana memang sedekah ni adalah amal ibadat umum. Dia tak macam solat kita kata Nabi suruh 3, kita bantai 5 maghrib. Tak, bukan jadi baik ever. Sembahyang fardu Zuhur 4 rakaat, kita bantai 8 kerana iman tinggi sangat. Tak boleh. Pasal benda tu dah diajarkan kaedah, cara, bentuk. Adapun dalam benda-benda yang tak ada kaedah, cara dan bentuk. Contoh macam masalah sedekah tadi. Jangan adakan cara atau kaedah dan bentuk. Nak sedekah pakai cek ke, sedekah pakai emas ke, sedekah pakai tudung. Sedekah tudung. Ya, sedekah tudung lah. Kan, tudung mahal kan. Yang jenis-jenis apa, selonggok 100 kan. Ada jenis macam tu. Jadi kita kata dia sedekah apa sekali, tak kisah. Nak sedekah periuk ke, nak sedekah belanga, anything. Kan cara sedekah tadi, pakai wang pos ke, atau pakai duit pakai cek ke, duit apa, pakai gold bar ke, terpulang. Tak ada sebarang ni. Kalau ada orang limitkan saja, dia ahli bid'ah. Dilimitkan. Beginilah cara yang sepatutnya. Habis. Batal. Dia start macam tu. Pasal dalam masalah ni dia tak ada sekatan. Sehingga sebab itu bila Nabi asal suruh para sahabat bersedekah, jadi seorang bawa lah. Dia bawa berat. So kita nampak konteks apa yang Nabi kata. Bila Nabi tengok dia letak dan orang ramai ikut, Nabi gembira. Sahabat kata apa, bersinar-sinar wajah Nabi kerana gembira sangat dengan apa yang berlaku. Mana banyak sangat kumpul apa, harta yang banyak. Satu ronggok harta, satu ronggok makanan, satu ronggok pakaian disediakan untuk mereka. Dan Nabi SAW pun sebut ketika itu, man sanna sunnatan hasanatan, maksudnya menunjukkan tauladan yang baik, falahu ajruha, maka itu adalah apa, untuk dia pahala ganjaran tauladan baik tadi. Wa ajru man amila biha, dan pahala siapa yang beramal dengan tauladan baik tadi, min ba'dihi, sesudahnya, min ghairi an yanqusa min ujurihim syai', tak menggunakan pahala orang ikut dia sedikit pun. Orang tu dapat pahala, dia dapat ganjaran lagi. Kerana apa? Menunjukkan tauladan baik. So konsep dia kita jelas faham kat sini apa benda dia maksudkan. Tapi ini yang pensyarah yang sama. Dia kata apa? Ini dia kata al-ibratu bi umumil lafzi laisa bi khusus sabab. Dia kata pengambil kiraan adalah umum lafaz, bukan khusus sebab. So kita boleh applykan pada dalam ni apa saja tauladan yang baik. Hatta dalam masalah mengada-adakan benda tak ada dari ajaran agama lah. Okey, ini dia pakai kat sini. Bila dia baca satu surah Az-Zumar, Allah nyatakan bila ayat surah Az-Zumar tentang perbuatan orang-orang yang menyembah selain Allah, minta selain Allah Ta'ala, kan? Pasal orang-orang ni bila dikatanya kenapa sembah selain Allah Ta'ala, kenapa sembah berhala sebagainya, diorang kata ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Tidak kami sembah mereka ni, benda-benda ni, illa kecuali liqarribuna ila Allahi zulfa, supaya mereka dekatkan kami kepada Allah Ta'ala lebih hampir lagi, more near to Allah. Okey. Ayat ni kita confirm kena kepada siapa sajalah. Okey. Nah, surah Az-Zumar Kata ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah, bagi Allah lah, milik Allah segala agama ni secara tulus. Tak ada boleh diagihkan, pecahkan berpersen untuk Allah, berpersen untuk lain, tak ada. Tulus seluruhnya untuk Allah Ta'ala.
walladzina yad'una min dunihi, min dunillah, dan ini dia kata kat sini, okey, walladzina takhadhu min dunihi awliya, dan orang-orang yang mengambil selain daripadanya itu Allah Taala awliya, pelindung-pelindung, ambil pelindung selain Allah Taala. Orang ni akan kata ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa, ma na'buduhum, tidak akan kami sembah mereka illa, kecuali liqarribuna, supaya mereka, benda-benda kami sembahan tadi, orang-orang kami sembahan tadi, menghampirkan kami kepada Allah Taala lebih dekat lagi. Nampak tak? Okey, kat sini pensyarah yang sama dia kata apa? Ayat ini kena pada orang kafir je. Orang Islam tak apa. Maksud dia perbuatan dia pergi apa, minta pada wali-wali tu tak apa. Itu tak kisah sebab apa? Sebab ini ayat ni untuk orang kafir saja. Tadi dekat ayat yang tu, yang hadis tu dia pakai apa? Pengambil kiraan adalah pada umum lafaz, bukan khusus sebab. So tak tengok sebab Nabi cakap kenapa. Just tengok makna dan pakai pada semua benda. So boleh tambah apa dia nak. Sampai kat sini dia terbalik pula. Dia kata apa? Dah. Ini untuk orang kafir saja. Allah Ta'ala kata allazina. Dia limited kepada orang Islam atau orang kafir ke? Tak. Semua sekali masuk. Pasal siapa saja mengambil selain Allah Ta'ala sebagai pelindung, termasuk dalam ayat ni. Tak ada timbul tajuk macam tapi pula. Tak tahu lah macam mana extended apa orang Malaysia ni ambil pensyarah. Tapi dalam tafsir tu boleh dipakai musyrik, itu yang mungkin kot. Bukan musyrik. Kalau dia kata bukan tafsir, tak kata musyrik pun. Terjemahan, ya. Terjemahan pakai musyrik, mungkin itulah yang dia kata. Tak masalah sekarang ni kita buka tafsir. Pengertian tafsir tadi tak datang dengan khusus sebab pun. Kesan tadi kita kata, kalau dia kata orang Kristian sendiri pun penyembahan daripada wali-wali, Saint Peter, Saint John, Saint sekian sebagainya. Dan bahkan bila mereka buat patung-patung kan di tempat-tempat mereka kan. Kan bila Ummu Salamah balik daripada Habsyah. Kan bila dia jumpa Rasulullah, dia kata berkenaan dengan di sana dahulu, mereka nampak patung-patung, ada bilik tu patung macam-macam. Dan ada satu patung tu Rasulullah. Rasulullah kata apa? Rasulullah kata in haula, sebenarnya orang-orang berkenaan, bila mati di kalangan mereka ni seorang yang soleh. Seorang yang soleh, mereka buat untuk mereka buat untuk mereka satu tunggu peringatan dan sebagainya. Nabi terangkan ulaika syirarul khalq, mereka telah seburuk-buruk, sejahat-jahat makhluk. So nak pakai kat mana ruang tadi? Orang Kristian tadi pun ahli kitab juga. It's the same tajuk dia. Kalau dia kata tu masalah dia. Kalau yang cakap ni orang awam, saya faham. Kalau pensyarah tak erti buka tafsir, macam mana? Kalau dia pensyarah UAE ke apa dan sebagainya, metrik UAE. Kalau dia kata ini pun tak faham, macam mana? Dan masalah, tahu tak, dia main-mainkan. Sekejap dia alih ke sini, sekejap dia alih ke sini. Kan? Dia santai, dia ikut mana dia nak seronok, dia alihkan. Tengok. Pengambil kiraan adalah pada umum lafaz, bukan khusus sebab. So yang kita nak faham juga, walaupun ayat ni turun pada orang kafir, musyrik asalnya, tapi aplikasi ini kepada siapa? Semua. Boleh kita apply pada musyrik saja? Tak. Pasal kita kata benda berkenaan bila orang Yahudi mengambil Uzair sebagai anak Allah Taala sebagainya, ataupun mereka mengambil pada tengah mereka, macam bila Allah Taala nyatakan dalam surah At-Taubah 31, Allah Taala nyatakan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka mengambil rahib-rahib pendeta-pendeta mereka dan juga rahib-rahib mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah Taala. Wal Masih ibn Maryam, juga Al-Masih ibn Maryam. Dalam ayat itu masalah hukum saja. Hukum. Maksud dia mereka nak berhukum. Allah Ta'ala halalkan, mereka haramkan. Maka orang ramai ikut. Padri dan pendeta buat macam tu. Allah, dalam Al-Quran tadi mengambil kira sebagai Tuhan. Bertuhankan. Sebab hujung tu sebut Isa. Mereka mengambil pendeta-pendeta, rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah Ta'ala. Dan Isa bin Maryam pun diambil sebagai Tuhan. Maksud dia dekat situ ada dua benda. Satu masalah penyembahan. Satu masalah apa? Hukum. Halal, haram, siapa boleh tentukan? Allah Ta'ala saja. Bukannya apa pendeta dan juga rahib. Macam dalam kita ulama pun tak boleh buat macam tu. Sebab kenapa bila ada halalkan benda kerana tanpa dalil, haramkan benda tanpa dalil, dia kena masalah situ. Sebab itu kita kata dalam konteks ini kalau anda kata nak pakai, jangan pakai seronoklah. Bila kena kat kita larikan hadis tadi. Ni tak boleh. Hadis tu tadi umum. Buat apa saja suka. So, macam contohkan sunnah yang baru, orang biasa nak berhibur pakai alat muzik dengan lagu lara. Kita tukar berhibur dengan selawat dan guling-guling dan guling-guling sebagainya kan. Sama je. Masa lagi tak keluar daripada lalai tadi, seronok je. Kalau kita dah Islam ni, kita kata
mana dia ajarkan kita untuk banyak ketawa, banyak sengih dan sebagainya. Dia ajar kita untuk banyak menangis. Dan benda tadi kan berlaku dengan kita ni. Tapi ada juga yang buat menangis yang ramai pun ada juga. Yang jenis apa, bayar 1,400 tu, bayar menangis yang ramai. Nangis kan. Orang tu nangis. Kan itu masalah juga. Nah, yang tu ada juga yang jenis tu. Tak senonoh. Benda tu kan benda ibadat peribadi. Kita ajarkan cara, kita tunjukkan arah. Tapi bukan kita paksa orang menangis. Atau kita macam ni berhibur macam bentuk macam tu. Apa jadi? Kan kadang kata perhiburan Islamik. Peliknya. Peliknya. Mana Islamiknya? Jadi masalah pemakaian, bukan pakai ayat tadi. Asal terjemahan ya. Masa sekali soalan, ayat tu turun untuk apa? Macam kita kata dalam Quran Karim, bila Allah berikan arahan pada ahli kitab, kalau kata afatuk minuna bi ba'dil kitab. Adakah kamu beriman dengan sebahagian kitab? Wa takfuruna bi ba'd. Yang kufur dengan sebahagian. Nah, ayat tu apply pada dua orang saja. Tak, kita pun kena. Kalau kita perangai macam orang, kita jadi macam orang lah. Sebab perbuatan kita macam Nabi kata, la taja apa, dia kata la'anallahu al-yahud. SWT melaknat golongan Yahudi. Ittakhadhu qubur anbiya'i masajida. Nah, ada Bukhari. Mereka mengambil kubur para nabi mereka sebagai masjid-masjid, tempat-tempat ibadat. Tengok siapa yang serupa sekarang pergi kubur buat ibadat? Bukan orang-orang tadi. Orang bukan Islam, saya tak buat. Saya tak ngaku buat benda tu. Kan orang kumpulan tadi nak buat, dia buat. Dia tapi kumpulan tu nampak. Mereka masukkan diri mereka dalam tempat berkenaan. Dia cari dalil untuk kata boleh juga. Saya kata tahu dah masjid itu disediakan untuk ibadat, bukan kubur tempat ibadat. Dia sibuk pergi kubur untuk ibadat. Kenapa? Oh, sebab ini tempat wali-wali yang kita kena ambil. Kan? Wali-wali apa bendanya? Yang pergi makan Habib Noh dan sebagainya. Pergi situ tepuk-tepuk, minta daripada Habib Noh untuk buat benda macam-macam. Apa hal? Kenapa jadi umat Islam tadi? Kalau itu, Kristian pun buat. Vatikan tu diziarahi oleh kumpulan-kumpulan yang ramai tiap tahun orang datang pergi sana untuk push scene kan. Tahu tak apa kat sana? Kubur sen dorang. Kubur wali-wali Kristian. Dibina Vatikan tadi kota Vatikan tadi, bandar Vatikan tadi dibina di atas kubur. Dan itulah sebenarnya yang sama dibuat. Contoh macam ziarah Hud dan sebagainya di Yaman. Diorang buat ziarah kubur Nabi Hud. Sama je, tak ada beza. Yang sebahagian tu pergi ke India, Maulana sekian punya kubur, pergi. Pun sama je. Apa pasal kubur menjadi tujuan kita? Tapi kalau kubur Nabi kan ada masuk ke Nabi pula. Dia saja masuk ke Nabi. Nabi SAW punya kubur tu sebelah masjid baginda. Galakkan Nabi untuk kita pergi adalah asalnya kepada masjid itu. Bukan kubur Nabi. Dan bahkan Nabi kata, la tattakhidhu qabri aida. Kamu ambil kubur aku sebagai tempat sambutan perayaan. Itu sambutan tahunan ke, sambutan perayaan ke. Jangan kamu ambil. Nak mati Nabi sebut benda berkenaan. Kerana inilah tendensi akan berlaku. Ya, sungguh. Lepas wafatnya Rasulullah SAW dan lepas zaman para sahabat habis, mula timbul kumpulan-kumpulan yang kubur ni. Ni kumpulan yang bercakap banyak ni, golongan kubur lah. Saya panggil golongan kubur. Kita tak panggil dia penyembah kubur, buruk sangat. Pasal ada orang terjemahkan kuburiyun, golongan penyembah kubur. Saya tak sebutlah penyembah kubur, saya kata golongan kubur. Kan? Ni benda ni. Kan pergi kubur, kita adakan maulid di kubur. Ilah Allah syarikallah. Tak ada je lain ke? Di Sumatera, di Jawa, orang pergi, orang sini selalu pergi sana. Untuk? Habib bawa pergi kubur. Betul? Di makam-makam. Sama lah. Apa beza dengan Kristian ni? Tak ada beza. Tak ada beza. Sama je. Orang Taman Tun. Orang Taman Tun. Saya tak sebut nama. Akak sebut kat saya. Kau datang dia serang dia. Siapa kau tu kami bawa sekian. Tapi ya sungguh pun. Lantak ke lah. Nak marah-marah. Ya tahu, saya tahu. Tapi Masa pun pergi sahabat-sahabat berkubur. Maksudnya? Di masa dia bawa kat kubur juga. Tak, bukan. Kalau kubur kita tengok kubur para ulama, contoh macam tengok kubur Imam Syafi'i di mana. Tak tu saya tengok orang biasa pergi Mesir untuk latihan dan juga latihan lah pula untuk perayaan dan sebagainya. Okey. Dia ni saya ingat tu. Waktu kita pergi umrah tahun 5 tahun lepas kot. Okey. Pergi sana. Tahu tak? Yang travel agency tu bawalah kubur ini, kubur itu, kubur sekian. Kubur-kubur lah dia pergi kubur. Lepas tu kan, masjid tempat di mana Imam Syafi'i mengajar, tak dia bawa pun. Jami' Azhar. Saya boleh masuk masjid Jami' Azhar, angkat tangan. Jami' Azhar tu dalam dia ada 114 tiang. Tak ada orang tahu 114 tiang. Saya sembang-sembang dengan tukang betul tu kan. So, kita komplain hari pergi tu tak dapat, pergi kubur je. Buat benda.
Pergi kubur orang sekian, pergi kubur orang sekian. Lepas tu saya duduk kat luar. Dia kata, asal tak masuk? Saya kata, pergi ziarah kubur ni buat apa? Kan? Saya kata, buat apa? Dapat berkat ke? Lepas tu macam dekat pasar tempat jual beli kan. Jami Azhar depan ni, seberang jalan. Diorang pergi bawa kubur Husin apa tah? Zainab ke benda tak? Dekat situ orang golek-golek macam kayu. Golek. Saya kata, dia kata kenapa tak masuk? Saya kata, nak buat apa? Kan nak buat apa? Banyak Ustaz yang even now pun pergi macam Indon, Kuala Songo semua tu. Dia tujuan dia kalau kita dengar lah yang ustaz-ustaz orang untuk menghayati perjuangan dia orang lah. Bacalah buku. Itu masalah dia. Bacalah buku. Belajar buku tak mau. Kan baca tak mau, malas gila. Kan? Nothing like pergi sana tengoklah kubur tu. You rasa lah. Tak ada lah. Doa tak ada pun baliknya tu malas juga semayang. Nak jadikan kata kan? Ha? Nak ambil berkat kain kuning. Berkat kain kuning lah. Nak kain kuning saya ada nak. Ngarut dia. Saya ada kain kuning, kain putih kan? Ambil dengan saya. Tak ada kerja lain. Tak faham tak? Jadi benda ni sebenarnya Kristian Yahudi punya amalan. Datang kita umat Islam, kita tarik ke situ juga. Kenapa? Jadi itu kita tengok. Dia sebut tentang benda berkenaan tadi kan. Masjid Jami Azhar, tempat di mana asalnya Imam Syafi'i mengajar. Dia asal Jamiah Azhar tu kan. Jamiah tu kan. Dia asal daripada Jami' tu. Tempat tu di mana orang datang belajar. So dekat situ dalam tu tiang ni Imam Syafi'i mengajar kat sini, dia kata Imam semua ulama mengajar kat situ. Jadi kita kata dalam konteks itu masjid tu tempat sejarah sebenar. Bukan kubur tu. Masalah kita ada masalah lagi. Student kita kat sana pun suka pergi kubur. Buat exam dia pergi kubur. Before exam pergi kubur. Ini masalah. Jadi bila dah ni lah. Bila terbuat sekali. Kan bila balik ke Malaysia, orang Malaysia tak bagi ke? Tapi dah terbuat. Kena kata ya jugalah. Ini masalah dia. Tak takwa langsung. Gila. Benda bukan ajaran Islam. Kenapa jadikan sebagai asas? Orang tak, dia cari benda di ruang-ruang macam ni. Tapi kisah seorang sahabat Nabi, dia sakit buta mata, sakit mata, dia pakai itulah, dia pusing seluruh dunia. Tajuk tu. Satu hadis tu lagakan dengan ayat Quran, lagakan dengan hadis yang lebih sahih. Dia lagakan, bawa itu sebagai apa? Sebagai dalil lah, pegang macam ni. Inilah senjata dia. Lawan cucuk. Hadis sama. Pergi sini cucuk. Hadis sama. Tak ada hadis lain. Yang mana dalam Quran Karim yang menyatakan hanya penyembahan hanya pada Allah Taala, dan Allah Taala cela orang-orang yang mencela dalam kisah dan surah Zumar ni. Mereka mengambil selain Allah Taala sebagai wali pelindung. Wali-wali itu diambil sebagai pelindung dia selain Allah Taala. Dan bila ditanya kenapa? Kami tak sembah benda ni kecuali untuk apa? Mendekatkan kami Allah Taala lebih lagi. Lepas kata mana kami sujud? Doa itu adalah apa? Ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kenapa larikan diri daripada perkara tersebut? Jadi secara asasnya benda ni jelas, tapi yang sama-samar tadi diambil. Untuk apa? Untuk hilangkan. Jadi orang awam tak nampak macam tapi betul lah. Orang awam tak nampak. Dia tak nampak benda berkenaan sebagai benda salah. Dia kata tapi rasanya sama je. Dia kan logik. Dalil tak benarkan. Dalil tak benarkan. Jadi Ustaz, tujuan golongan ni, adakah tujuan dia dari segi politik ke, asobiah ke, ataupun dia nak meringan-ringankan amalan ibadat tu? Sebenarnya kumpulan ni dia orang dahulu asalnya politik. Pasal diorang dulu ada kerajaan Fatimiyah di Mesir tu, kerajaan Syiah. Ya diorang yang ada apa yang kita kata hampir dekatlah. Sufism boleh berkembang kat situ. Ada kerajaan. Lepas daripada benda tu diorang jatuh Salahuddin Ayyubi jatuhkan. Tu Salahuddin Ayyubi ni diburukkan, tak nampak tak slow, tak nampak. Apa kerja Salahuddin Ayyubi? Dia halau balik tentera salib. Dan ketika dia halau tentera salib, tadi golongan yang tak nak ikut dia adalah golongan yang duduk dalam masjid. Halau dia, kami berzikir, dia halaunya Salahuddin Ayyubi. Kau sibukkan kami daripada zikir kami. Ketika itulah dia pergi menentang tentera salib. Bertentang tentera salib dan juga lawan tentera salib. Tu nampak dia tak di-highlightkan sangat. Di-highlightkan pada zaman yang sama berkenaan dengan Sufism. Sedangkan pada zaman itulah juga apa? Waktu umat Islam mengusir tentera salib dari Eropah turun. Datang dari Eropah dihalau oleh tentera Islam. Tapi ketika antara benda dikerja dia dibuat pertama sekali oleh Salahuddin Ayyubi adalah apa? Jatuhkan kerajaan Fatimiyah. Dia jatuhkan kerajaan tu. Pasal itu antara kerajaan yang menyebabkan berkembang atau tersebarnya umat Islam yang lemah. Yang tak nak buat kerja, duduk diam, asal hati bersih, lantakkanlah apa jadi. Asal hati bersih, lantaklah dunia jahanam pun tak apa. Mana ada macam dalam Islam macam tu?
Jika tidak, Rasulullah SAW pun dengan para sahabat dia diam je lah. Tak payahlah sibuk untuk berjihad dan sebagainya. Dia benda zaman kita sekarang ni ada kumpulan-kumpulan yang bila nampak benda macam baru ni. Ada kan dekat Indonesia, ada dia hantar apa, seorang tu lulus periksa jadi nabi baru. Tak ada tak pernah tengok La ilaha illallah. Sijil lulus jadi nabi. Tak ada tengok Oh ya ke? Bukan sihir Allah, dia persatuan tu, pertubuhan tu. Kan hari tu ada dihalang daripada sana golongan pluralism, ulil absyar, apa entah nama dia. Kejap, mana Nabi baru ni? Banyak benar benda pelik. Okey. Sekejap kalau boleh kongsi. Kalau tak boleh kongsi, masalah. Tak nak tengok kan? Saya tahu, saya tunjuk kan. Macam-macam ada. Mana dah? Okey. Okay, dia benda ni dia tulis apa? Dia kuliah daripada apa? Majlis NU. NU ni apa entah? Kan? NU itu apa, tak tahu lah. Ini kan Nahdlatul Ulama ni. Kan. Ya. Ini pasal masalah dia hantar dalam ni. Sebenarnya saya tengok ni lama dah. Tapi semalam ada hamba Allah Taala tunjuk sekali lagi, kali kedua dia tunjukkan. Ya saya pun tengoklah kan, tengok benda ni. Kenapa gambar ni tak boleh tengok? Tak boleh nak kongsi. Nampak ni? Payah nak tunjuk. Ya. Macam mana nak pindahkan? Ya. Manalah nak kongsi benarnya, tapi benda ni saya tak dapat tunjuk. Dia benda ni diorang di sana macam cuba hantar pakai bluetooth ke benda. Payah betul lah. Ya. Dalam ya. Sabar. Okay. Ada satu gambar dia dah. Banyak benar pun hantar gambar dalam WhatsApp ni. Tak tahu mana satu. Ada ya. Dia bila nampak gambar ni kan, gambar apa, pelantikan nabi baru sebagai nabi baru di Indonesia. Tak tahu lah, dia ada diorang ada kursus kot untuk siapa jadi nabi. Siapa jadi nabi, dia ada panggil apa? Ujian. Tak certification ni. Jangan sembang kat belakang. Ya. Ya. Sepatutnya boleh kongsi. Okey. Dia bukan ni apa pun Bluetooth. Okey. Dia nampak benda sini kan, dia nampak berkenaan dengan tajuk apa nabi baru diutuskan dan sebagainya. Dia orang nampak benda tu macam tak ada masalah. Tak nampak macam benda tu benda besar. Dan dirasakan apa benda tersebut yang kita kata apa yang dilihat yang gambar yang dilihat tu, dia kata apa? Hanya sandiwara, dia kata. Dia kata ialah kita redha dan sebagainya. Tapi benda tersebut kita kena faham. Bila orang tu boleh kata ada nabi baru dan bahkan dengan bismillahirrahmanirrahim, dia mulakan ni bismillahirrahmanirrahim. Dia kata Majlis UNU Indonesia mengijazahkan Ketua Majlis UNU Indonesia dengan ini menerangkan bahawa Muhammad Rizik bin Hussein Shihab, nombor induk bla bla bla, nombor pesertaan ujian bla bla bla, tempat dan tinggal lahir 28 Ogos 1965, telah lulus ujian dan mendapat gelaran sebagai nabi baru sebagai hasil
mengikut apa? Benda ni. Sebagai hasil mengikuti ujian akhir kompensasi standard Nabi baru yang diselenggarakan oleh Majlis Undiu Indonesia pada 3 Juni 2011. Dia jadi Nabi lah. Dan dinyatakan menerima kualifikasi serta kemampuan sebagai Nabi baru yang bertanggungjawab berdakwah, menyebarkan ajaran Islam bermazhab apa ni? Fentunggi. Mazhab Fentunggi. Tapi dia punya ketua dia Ulil Absyar Abdullah yang baru ni disekat daripada masuk Malaysia. Okey. Tapi kita kata dia nama atas nama ini. Bila kita benda nampak kan. Lepas tu ada setengah orang kata dia macam tanpa tak ada rasa sebarang semangat pada agama. Dia kata ini hanya sandiwara. Dia macam lakonan dia. Ini takdir. Tu sakit. Kalau macam tu saya kata, kalau macam tu keadaan dia, kenapa? Kita nak tengok kita kena belajar redha dengan apa yang Allah Taala berikan. Ya. Tapi untuk kita kata musibah ke apa, emosi kita ada, Allah Taala tak suruh buang. Bahkan suruh kita bergerak. Para sahabat Nabi sibuk hantar para sahabat untuk berperang. Hatta di antara benda terakhir Nabi buat adalah apa? Mempersiapkan tentera untuk berlawan dengan tentera Rom. Nabi kalau ikut nak kata dah takdir, semua orang dah tertulis amal dia. Tak payah nak buat kerja ni. Lepas tu macam orang ni, Nabi laksanakan hukuman potong tangan pada siapa mencuri, sebat pada orang berzina, rejam untuk orang berzina. Nabi tak tahu ke semua orang dia tentukan amal dia? Kenapa Nabi nak sibuk hukum? Kenapa sibuk hukum? Para sahabat Nabi lepas daripada Nabi wafat, Abu Bakar pun sibuk lagi dengan benda berkenaan lawan Nabi palsu, hantar serang Nabi palsu, kemudian perangi kampung-kampung yang tak nak bayar zakat. Abu Bakar tak tahu ke semua amal manusia telah ditentukan? Kenapa dia sibuk nak marah? Kenapa sibuk nak sekat? Jadi benda-benda macam ni kita kata yang diorang cuba mainkan macam tak ada apa. It's nothing. Mana boleh macam tu? Sebab kita Islam ini dia komplit. Macam misalnya Salahuddin Ayyubi dia buat kerja, pertama sekali jatuhkan kerajaan apa? Fatimiyah. Pasal Golegan ni kerja dia biarkan. Bahkan pintu masuk kepada datang tentera salib tu kat situlah tempat dia. Diorang lah yang biarkan. Dia biarkan tentera salib untuk masuk. Okey. Bila Salahuddin Ayyubi jatuhkan kerajaan Fatimiyah, maka kumpulan yang saya kata yang terlibat dengan mereka ni, mereka telah sebab kenapa susu galur Maulid Nabi pun berterusan. Pasal dari situlah tempat asal dia. Jadi bila mereka dah jatuh, tak ada kerajaan, mereka buat persidangan pada 600 Hijrah. 200 Hijrah dulu dibuat persidangan di Mekah. Dan ya, yang menjadi kepala pada tersebut adalah Syuaib Abu Madian. Dan ni di tarikat lah. Dari situ dia tukarkan manusia daripada sibuk kita nak rampas kuasa kerajaan politik, kita kuasai hati manusia. So that manusia takut pada kita kerana karamat yang kita ada, atau manusia harap pada kita kerana karamat yang kita ada. So biarlah dia diperintah oleh siapa pun tak penting. Yang penting kita apa? Diorang patuh pada kita. Ini berjaya tak sekarang? Berjayalah. Dia gunakan, dia tak payah kuasai kerajaan, dia kuasai hati manusia. Yang cara dia takutkan berkenaan karamat. Jangan lawan, saya ada karamat. Kan? Lepas tu pergi kat orang tu minta. Kenapa? Dia ada keramat. So dia bina kat situ tu yang wali kutub, wali abdal dan sebagainya, dibina dari situ. Semata-mata asal dia untuk kuasai orang ramai. Pasal di situ dia boleh kaut. Kalau kerajaan kan nak kaut harta manusia dengan cara cukai dan sebagainya, dia orang boleh kaut dengan cara apa? Pahala, berkat. Itu kerja dia. Sebab mana ada selawat free? Ada selawat free? Tak ada kan? Selawat free je. Semua orang boleh selawat. Kenapa kena bayar? Kutip duit je. Tukang harut. Itu kita. Dia nak kuasai hati manusia. Dan dari situ juga dia boleh kuasai apa? Boleh kuasai arah kerajaan. Kalau dia dapat pemimpin negara yang tunduk pada kumpulan ni tadi, kumpulan yang kita tadi, dia akan macam Arkam lah. Walaupun dia kerja sebagai doktor, tapi walak daripada siapa? Pada guru dia. Abuya. Dia kerja sebagai nurse. Abuya. Dia jadi pegawai kerajaan pun. Abuya. Kuasai. Hati dia dikuasai oleh Abuya. Macam ni juga ni dikuasai oleh Habib. Dia tak perasan kan? Tunggu lama sikit. Dia tunggu lama sikit. Kalau dia kata dibiarkan dia penyakit ni melarat, tengok satu masa nanti. Segala usul, segala sekian, dia akan pasal benda yang asalnya disekat di Malaysia akan jadi boleh. Perbuatan di kubur asal tak boleh. Tiba-tiba dia pegang, dikuasai pemimpin tadi yang datang tolong iakan. Macam asalnya kan kita kata tentang contoh macam kubur yang keramat dekat Pulau Besar.
Kan asal dah lama kan diisytiharkan tak boleh, haram sekian sebagainya kan. Tapi bila diorang kuasai orang-orang dalam kerajaan sebagainya, benda tu disokong. Saya ada pula majlis khas untuk menukar kat tempat tersebut menjadi apa? Pusat pelancongan Islam. Islam mananya datang kubur? Kat India kan pergi kubur, pesta. India bersepah. Ya Allahu Ibn Syair depan kubur, onggang sebagainya. Lagi banyak. Takkan kita nak jadi budaya sana? Peliknya umat Islam tadi. Nampak dah benda tu bukan Islam. Tapi kalau baik apa salahnya? Habis pusing balik. Circle. Tapi dia berdasar pada yang berlaku adalah Syuaib Abu Madian Syuaib Abu Madian, dia lah yang buat kerja ni. Jadi tarekat dia adalah lahir dari tarekat sufi yang ada kat sekarang. Dia aturkan supaya benda tu bertukar daripada penguasaan pedang kepada penguasaan hati. Penguasaan pedang kerajaan letih, tak boleh. Pasal lepas jatuh kerajaan Fatimiyah, orang tak ada kerajaan dah lepas tu. Sebelum tu dah ada kerajaan. Yang untuk buat upacara tadi, kerajaan yang support. Jadi sekarang ni nak juga benda tadi dengan apa? Kita panggil apa? Belanjawan yang besar. Tapi kerajaan tak ada support. Cara dia kuasai orang kerajaan. Cakap pada mereka, kalau kita buat ini, kita akan selamat. Takkan kena musibah. Kita buat maulid, nanti negara kita akan aman. Berselawat, ya. Kan kita kata buatlah semua orang berselawat. Tapi kita tak nak buatkan program tadi, majlis tadi, dengan gaya, cara, bentuk dan sebagainya. Dengan apa isi kandungan tadi. Dan dijanjikan akan selamat, akan berkat, akan turun rahmat dan sebagainya. Siapa mereka ni yang berhak untuk berkata tersebut? Kalau betul nakkan rahmat Allah Ta'ala, bahkan bukan rahmat, malaikat turun. Al-Baqarah baca. Itu panjang sangat. Nabi SAW menyatakan, bila apa? Usaid bin Khudair, sahabat Nabi SAW, dia bawa kuda dia, anak dia pergi kebun. Tengah-tengah malam diikat kuda dia, kemudian letak anak dia, kemudian dia semayang. Dia baca surah Al-Baqarah. Tengah-tengah dia semayang, tiba-tiba kuda dia lompat. Nak lari. Itulah kubur dia. Jadi dia berhenti kejap baca. Dia berhenti kejap baca, kuda dia diam. Dia sambung baca, kuda dia lompat balik. Dia takut kuda dia pijak anak dia, maka dia pun berhenti semayang. Dia pergi ke anak dia, tengok apa jadi. Dia tengok anak dia, dia pandang ke atas, nampak ada awan bercahaya sedang menaik semula ke atas. Lepas tu dia cerita Rasulullah SAW pada subuh keesokan harinya. Bila cerita pada Rasulullah kata, ya bin Khudair, Iqra. Orang tu dia kata baca, teruskan baca. Lepas tu dia kata, Rasulullah, aku takut anak aku sebagainya. Dia kata, ya Ibn Khudair, kalau kau terus baca, dia kata, kau terus baca, nescaya besok pagi orang ramai akan dapat lihat malaikat di atas kubur kau. Kalau kau terus baca sampai ke pagi, besok pagi orang bangun, orang akan nampak di atas kebun kau tu ada malaikat. Mana turunnya malaikat mendengar bacaan apa? Al-Baqarah. Dan galakkanlah orang baca surah Al-Baqarah. Kenapa tak galakkan? Ini confirm malaikat akan hadir. Nabi yang nyatakan. Tetapi kenapa yang ini tak dikembangkan? Pasal kita ada program lain. Tu program lain tu. Bukan, pasal pengisian sunnah akan menghilangkan bid'ah. Kalau isian sunnah tadi, dia tak cik makan kat situ sebab baca surah Al-Baqarah semua orang boleh. Tapi selawat yang lenggok-lenggok dia tadi, dia seorang yang kerti. Dia ada kumpulan dong-dong, bunga gendang. Habislah. Tak saya tengok gendang tu sungguh-sungguh kan. Kotong-kotang. Kan? Kalau kita bawa kepada benda berkenaan, orang Hindu pun buat, orang Buddha pun buat. Apa benda tinggal pada kita? Itu Islam kita yang kita nak. Ambil lah. Tapi benda berkenaan macam bila orang tanya apa dia nak, hujung dia dari penguasaan hati. Pasal once kita alihkan, macam kita bincangkan itu kan, berkenaan dengan tajuk bila mereka ni menyembunyikan nas, sembunyikan nas. Dia ada sebut kat situ barang dia buat saja bid'ah, maka dia akan hilang sunnah. Mana kemanisan iman dalam hati dia, kemanisan tengok hadis itu sebagai benda besar akan hilang. Setengah hadis Nabi tadi jadi kecil. Kan bila baca hadis Nabi, malaikat turun. Kalau aku baca Al-Baqarah. Okay. Tapi oleh kerana Tok Guru tu kata, Nabi datang ketika selawat nanti. Kan nampak tak dia jadi hilang. Dia akan sibuk ke sana, dia lupa yang Nabi ajar. Yang Nabi ajar tu hilang. Sampai akhirnya tak dipakai langsung. Itu masalah dia. Sebelah sekali kita nampak apa? Habib sekian. Nampak Habib sekian. Kita nampak Nabi. Tak nampak kita Nabi SAW. Kita akan nampak Habib-Habib tadi. Habib tu mati, Habib berikutnya pula. Dia akan tak suka dari situ. Dan jelas sekali Nabi mana? Nabi mana? Mana Nabi? Dalam kisah hidup tadi. Tak ada. Masalah je, jom jumpa Habib. Allah Ta'ala mana? Jadi kita ada cara penguasaan hati. Dan Indian inilah benda yang tak boleh buat bila katakanlah yang terlibat tadi menteri. Tu macam apa? Pegawai Jais Jawi nak tangkap orang. Tak berani. Hari tu kita buat aduan.
berkenaan dengan tajuk datang Nazim Hisham Kabbani. Dia punya kumpulan diisytiharkan sesat. Dan kita tahu benda berkenaan dan diisytiharkan oleh JAKIM. Dan memang kita kata dia ada perjumpaan dekat Malaysia, datang 3-4 tempat dan sebagainya. Kalau Singapura bolehkan, kita pelik. Sebab dia ni adalah penasihat agama Amerika Syarikat. Penasihat agama Islam oleh Amerika Syarikat. Advisor untuk Islamic region. Dia lah orang yang sama yang minta supaya Dewan Senat ataupun ketika dia berucap dekat Amerika Syarikat, dia minta supaya kerajaan Amerika Syarikat hantar tentera serang Afghanistan. Sebab dia kata kat Afghanistan sekarang ni ada 10,000 suicide bomber. Dia cakap yang tu. Dan Amerika Syarikat kan, mana diserang Afghanistan, lalu antaranya dia ni kepala dia. Lepas tu bila dah jadi kes sekarang ni kan, pengikut dia nafikan. Mana ada. Video tu ada lagi, saya simpan. Tapi ini cerita dia. Singapura tunduk kena bawa juga masuk, tak pelik. Tapi kita ni kenapa boleh dia masuk? Sebab ada menteri-menteri tadi, orang-orang terlibat dengan dia. Siapa nak tangkap? Jawi nak tangkap? Jawi nak tangkap? Caib nak tangkap? Mana siapa berani tangkap? Macam ada seorang tu. Ada seorang yang saya tengok apa dekat dalam YouTube. Lelaki dia pakcik ni. Sama dia dia kata Makrifatullah Tok Kenali. Jadi lawak juga. Tapi dia semua anak muda semua kaya. Dia tangkap gambar bagi pada PM, dia gambar bagi buku dia pada sultan dan sebagainya. Semua getah nak sentuh dia. Semua dia cakap dalam percakapan dia, tak ada satu benda pun ayat Quran, hadis Nabi yang dia baca dengan betul. Kadang-kadang 3-4 jam. Ada abang ipar saya kajian dah. Cuba kau dengar. Saya dengar lah. Kadang-kadang saya tak nak dengar pun. 2 jam setengah dia bercakap membebel kawan ni. Tak ada benda pun. Bahkan kebanyakan apa dia bawa tu ada terwujud. Fahaman wahai terwujud. Tapi tak ada siapa cuik dia. Sebab apa? Dia balik pada asal tadi. Kuasai saja hati manusia. Dan dekat situ apa? Kita buat apa kita nak. Tak payah dah kita kuasai dengan senjata. Kuasai dengan hati. Kuasai hati mereka. Kadang-kadang mereka kalau kumpulan-kumpulan pelik ni, dia mula-mula dengan tajuk apa? Bersih jiwa. Tapi lepas tu dah lama sikit pun dia masuk benda pelik-pelik. Dia masuk benda pelik lepas tu. Mula-mula takkan cerita. Mula tu dia akan cerita benda baik je. Kan, akhlak baik, akhlak mulia, akhlak baik, akhlak mulia. Lepas tu dia masuk sikit. Bila orang dia dah pegang orang tu, baru dia masukkan benda kemukan. Ajaran kemukan dia akan masuk lepas tu. Ni cara mereka kuasai hati. Sufi lah. Tak ada sufi lain dah. Itu sufi lah, cuma bentuk macam-macam lah. Pasal orang yang sufi, kalau yang bertarikat, dia sufi ada bertarikat, tak bertarikat. Sufi yang bertarikat, dia punya walak dia bukan pada pemerintah atau siapa saja yang dalam tajuk ni. Allah dan Rasulnya bukan nombor 1. Nombor 1 guru dia. Yang diberikan ketaatan khalifah tadi kan, itulah dia. Pasal dia kena isytiharkan guru dia tadi atau khalifah dia tadi sebagai wakil Rasulullah. Tapi dalam pemerintahan tidak. Tapi dalam apa? Dia bukan pemerintahan. Dia akan bai'ah dia punya khalifah tarekat tadi. Dia akan bai'ah sumpah macam sumpah lah. Okey, tapi kita cerita zaman Nabi dahulu para sahabat mengambil bai'ah dengan Rasulullah SAW. Bai'ah tadi bukan hanya setakat masalah jiwa, semua sekali. Hukum, halal haram dan sebagainya, pemerintahan, semua sekali. Tapi diorang ni, khalifah diorang, khalifah. Tapi ada yang extend jauh sikit, bayar zakat pada khalifah aja. Khalifah dia bukan khalifah jabatan agama Islam. Inilah khalifah sebenar, wakil Rasulullah dia kata. Semua orang ada wakil Rasulullah. Tarikat Ahmadiyah, wakil Rasulullah. Naqsyabandi, Khalidiyah. Naqsyabandi, Qadiriyah. Naqsyabandi, Muhibbin. Banyak lagi. Jadi kalau 10 jenis, 10 wakil Nabi, mana satu betul? Betul nak faham kan? Pasal konsep dia akan ambil ni. Yang macam tarikat Bang Alawi ni dia lain sikit. Yang Habib ni dia tak ada bai'ah. Ini cara lain lah. Yang kita kata masuk cara bai'ah orang takut. Ish, gila kau ni bai'ah ni sesat ni. Okey. Sekarang dia buat tanpa bai'ah. Cara dia buat dua program, datang je. Tak kisah, datang je. Cara terbuka. Ini masalah dia. Ada seorang ustaz saya kenal dekat Kelantan. Dia macam ni, dia baik, tapi dia terikut tarikat yang kopiah tajam. Okey. Dekat Negeri Sembilan. Lepas tu dia balik, dia buat zikir, dia bawa pergi pondok, tempat mana dia mengajar. Habis budak-budak yang mana belajar silat, ada jin, semuanya gitu bergaung-gaung. Dia tengah dalam surau. Dan sekali dia merajuk, lari ke Negeri Sembilan. Merajuk. Pasal orang ramai tak bagi dia buat program dekat dalam ni dah, surau masjid. Jadi masalah gitu. Pakistan ni sesat. Macam di Pakistan.
Dia macam jenis. Yang Pakistan punya ada, India punya ada. Macam benda. So, mana wakil Rasulullah? Pasal dalam tarekat, khalifah tarekat itu adalah wakil Rasulullah. So, semua orang ada. Gila kau banyak khalifah. Kena bunuh khalifah lain tau. Bila dibai'ah seorang, yang kedua kena bunuh tau. Kalau kita dah bai'ah satu, datang seorang lagi angkat diri, kita kena bunuh yang tu. Idabuh yang ahli khalifah Taiman dibai'ah kepada dua, yang bunuh yang the later, yang kedua. Pergi bunuh, mati guru khalifah tarekat. Bersepah mati ni. Semua orang khalifah, semua jadi khalifah. Nak jadi khalifah sangat. Kenapa tak tahu? Kan pasal kalau dia kata jaminan Allah Taala, jadilah khalifah, kamu akan apa? Kamu akan masuk syurga. Tak pun. Tak ada pun janji kat situ. Pemerintahan dia jadi penguasaan sebenar hati. Daripada situ dia kawal pergerakan negara, cara sekian, apa nak masuk. Tapi banyak untung kat dia lah. Kan? Program-program, bayar. Itu je. Mana ada free? Mana ada free? Kalau betul lillahi ta'ala, buat free tengok. Ada, saya tak payah bayar. Tak payah bayar. Mana ada? Ini masalah yang berlaku. Yang kita bezakan di antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Sebab mereka menggunakan agama untuk mencari apa? Duit. Cari duit dengan agama. Itulah. Niaga tak mau. Tak boleh. Sibuk-sibuk kita ahlillah. Kan dunia. Jadi kutip duit dari sini. Kutip dari jalan lain. Ini masalah dia. Okay? Jadi mereka ni dia memang sengaja cari yang mutasyabihat. Kan? Dia jadikan sebagai apa sebagai dia lagakan dengan apa yang apa bila muhkam datang, nas datang dia lagakan dengan yang lain. Kemudian kadang-kadang dia datang pula dengan apa perbuatan menjadikan muhkam tadi mutasyabihat. Dia kata ini mutasyabihat. Ayat macam Ar-Rahman Asy-Istawa dia kata mutasyabihat. Dia kata mutasyabihat. Ini mutasyabihat ni. Untuk mereka abaikan petunjuk dia, untuk mereka abaikan. Macam bab berdoa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Takkan mutasyabihat lagi. Itu muhkam. Kan bila Allah Taala kata ud'uni astajib lakum, doa pada aku mabulkan untuk kamu. Maksud Allah Taala tak pernah kata kena ada sekian. Datang orang adakan upacara. Kena macam ni. Nah, Al-Quran kata apa inna malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sebenarnya Allah Taala para malaikat berselawat ke atas Nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Wahai orang beriman, selawat ke atas baginda juga ucap salam dengan salam yang banyak. Ada letak guideline. Ada paksa macam ni cara? Tak ada. Ada kata bergendang? Tak ada. Dia kata kena macam ni. Bahkan dengan bentuk khas pula. Kena ambil qasidah orang sekian. Qasidah bukannya selawat. Selawat itu selawat. Qasidah itu qasidah. Qasidah ni syair. Bukannya selawat. Still orang tak faham juga. Dia kata, tapi apa salahnya? Salah lah pasal kita kata kita dalam bentuk tadi. Kalau setakat benda tu tanpa sebab kan. Bila tanpa sebab, orang tak nak buat. Siapa nak buat benda tanpa faedah? Apa benda faedah dia kalau buat benda ni? Tak ada faedah. Ada nak buat? Tak ada. Tapi dia kata akan selamat negara, akan untung saham, akan apa harga kereta jadi turun, turun je harga kereta, akan kurang minyak. Minyak kurang ni sebagai selawat lah ni. Adalah kumpulan ni pelik-pelik ni mengaku Tok Guru dia buat. Lepas selawat, majlis selawat yang kita buat baru ni, alhamdulillah minyak turun. Yang banjir tak tengok. Yang banjirnya, yang kapal terbang jatuh tak tengok. Ini selawat ni, inilah hasil dia. Dia janjikan macam tu. Kalau tak janji macam tu, orang awam tak nak buat pun. You say nothing will happen for you. Ada orang nak buat? Ada. Manusia ni nakkan faedah yang nyata dan segera. Ada orang nak awak letak apa pelaburan 15 tahun akan datang, 25 tahun akan datang, 30 tahun akan datang buat untung. Ada orang nak? Mana ada? Esok untung. Kan? Letak RM1, besok dapat 100. Semua nak segera. Diorang nakkan bagi segera. Kita kata dah, benda-benda tentang selawat, tentang doa kita, tentang bacaan Quran kita, yang paling besar adalah kita nakkan apa? Yang sana. Sini tak dapat, tak apa. Sana nanti. Pasal selawat tadi kesan dia yang besar di hari akhirat, bukan di sini. Yang kat sini ni kalau ada bonus, tak ada pun tak apa. Tapi diorang kata janjikan benda segera. Itu yang orang menggelupur pergi tu. Dan banyak pengikut dia orang yang tak nak belajar agama sangat. Kan? Tu saya kata, berapa lama ikut program macam ni, berapa banyak hadis Nabi dah hafal. Semua diam. Kan? Tak hafal hadis Nabi SAW. Tak tahu dalil mana. Tak tahu dalil. Bersibuklah benda berkenaan yang sama. Ini masalah dia. Adapun jalan para sahabat, tabi'in, imam-imam hadis seperti Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Malik, Abu Hanifah, Abu Yusuf. Abu Yusuf ni apa ni, anak murid Abu Hanifah. Okay? Dia 3 orang, Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dengan Zufur. 4 orang, 3 orang yang terkenal anak murid Abu Hanifah. Abu Yusuf ni salah seorang lah.
Okey. Al-Bukhari. Okey, Ishaq bin Rahawih. Contoh lain ia adalah berlawanan dengan jalan ini, iaitu mereka mengembalikan yang mutasyabih kepada yang muhkam. Mana apa yang mutasyabih tadi? Terangkan dengan yang muhkam. Muhkam ini lagi, mutasyabih ini dijelaskan meaning dia ikut yang muhkam tadi. Dan mereka mengambil dari yang muhkam apa yang mentafsirkan kepada mereka yang mutasyabih. Pada yang muhkam tadi diambil apa pengertian menjelaskan maksud mutasyabih tadi, okey? Dia kata apa serta menjelaskan kepada mereka, tafsirkan dan jelaskan kepada mereka. Oleh itu akan bersamaanlah makna dengan makna. Mana ni, makna yang mutasyabih tadi akan seerti dengan yang muhkam. Dia takkan nampak bertentangan, dia akan nampak seiring. Oh ini sekian, oh ini ketika sekian. Dia akan datang macam tu. Ini yang umum, ini yang khusus. Dia akan nampak macam tu. Dia akan nampak benda itu sebagai penjelasan. Mana sesuai. Dan akan bertepatanlah nas-nas sebahagian dengan sebahagian lain. Kalau macam kita belajar dalam tafsir semalam, hadis yang datang pertama kata berkenaan dengan tajuk diam waqumu lillahi qanitin, Al-Baqarah 238 tu. Kan? Kita dalam ayat berkenaan kan Allah Taala nyatakan bangunlah kamu kepada Allah Taala dalam keadaan diam. Kan Zaid bin Arqam kata benda berkenaan para sahabat dahulu bercakap pada semua hal ehwal hajat mereka dan solat. Mana kalau ada keperluan mereka akan cakap dan solat. Kemudian bila turun ayat Quran waqumu lillahi qanitin, bangunlah kamu Allah Taala dalam keadaan diam, maka mereka pun mula senyap. Tak dibenarkan berkata-kata. Okey. Itu kemudian dalam hadis yang lain yang Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu dia kata dia bagi salam pada Nabi SAW ketika di Mekah. Zaid bin Arqam cerita benda di Madinah sebab ayat 238 surah Baqarah tidak turun kecuali di Madinah. Kerana surah Baqarah semua turun di Madinah, tak turun di Mekah. So, jadi bila dia kata Ibn Mas'ud kata bahawa benda tersebut berlaku di Mekah. Dia pernah pergi ke Habasyah untuk hijrah kali pertama, kemudian patah balik sebelum pergi tu bila dia bagi salam pada Nabi tengah semayang pun Nabi jawab. Kemudian bila dia balik pulang daripada Habasyah, bagi salam Nabi tak jawab. Dan dia kata Allah Taala mengadakan pada urusannya apa yang dikenaki, dan ada urusan yang terbaru yang diadakan oleh Allah Taala adalah bila kamu solat jangan kamu berkata-kata. Jadi macam ni kita nak gabungkan. Satu kata cerita tu berlaku kat Mekah dah. Satu kata dia turun Al-Quran baru jadi. Jadi kita katakan kita gabungkan dengan cara kita kata yang Zaid bin Arqam ni disebut pada keperluan ya, mana dia bercakap kepada saudara bukan cakap kosong, cakap pada keperluan. Mana benda yang perlu. Kan dia ada hajat pada saudara dia pergi sebelah tengah semayang dia cakap lagi apa benda hajat keperluan dia. Okey, tapi kita kata jadi yang sedangkan Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu jadi umum. Pada semua kata-kata tapi mungkin kita pasu dibenarkan kata-kata tertentu dibenarkan lagi. Segera turun pada ayat yang 238 tadi baru dihapuskan semua sekali, tak boleh cakap langsung. Maka kita kata itu antara pelafazan yang dibolehkan untuk seorang tu lafazkan dalam solat yang bukan kalimah solat, antaranya yang paling jelas adalah apa? Subhanallah. Yang ketika imam salah, tersilap, kita boleh kata subhanallah. Subhanallah. Kita kata tak salah kita tegur imam dengan subhanallah. Tapi kata, "Oi, salah tu." Tak cukup rakaat. Janganlah. Tak ada. Kita subhanallah. Jadi dan siapa nak jadi imam belajarlah. Tak belajar subhanallah pasal. Kenapa ada subhanallah? Saya ada tengok satu video tu. Kalau ni dia pelakon Singapura buat. Pelakon Singapura buat tentang kunut panjang kunut pendek. Kita tengok dalam YouTube ada. Kan ketika dia gatal, tak tahu tak nak kunut kan. Dia abang dia suruh jadi imam. Jadi dia tak tahu. Lepas tu ipar dia kata, tak susah dia kata. Tak susah, mudah je dia kata. Cara je dia. Dia kata kunut panjang kunut pendek tu, kunut panjang kunut. Kalau pendek kurut kan. Jadi dia buat lakonan. Benda ni kisah lama. Tapi dia buat lakonan. Dah. Long semayang ya Allah akbar. Okey. Ketika rakaat kedua tu kan bangun. Kemudian dia orang skip terus lah pada peringkat tu. Bila bangun rukuk, betul sami Allahu liman hamidah. Betul kemudian kunut. Abang dia subhanallah. Alhamdulillah. Dia sambung. Dia tak lawak lah. Kan lawak ni. Kunut. Subhanallah. Lepas tu dia Allahu Akbar. Sujud-sujud kan. Lepas tu kemudian kan dia lari. Lepas tu lepas tu tengah semayang tu kan dia lama tu sujud tak. Pun dia lari dah. Bila dia lari kan ipar dia cakap pada abang sulung dia, "Bandung, imam dah lari." Ni lawak sikit lah. Dia ada video tu. Saya dengar. Tapi cerita tu memang macam tu lah. Mana konsep dia macam kita kata apa kalimah berkenaan yang selain daripada kedudukan tadi tak boleh. Mana kita salah, salah. Itu je. Jadi dapat tak? Kita gabungkan
Maka Ibnu Katsir gabungkan di antara ayat tadi. Dia bukan hadis tadi. Dia bukan lagakan. Bukan kata seorang salah, seorang betul. Bukan kata seorang salah, bukan kata seorang betul. Tapi kata apa? Gabungkan. Macam juga masalah kita kata yang kisah kita belajar dalam hadis, penjelasan Nabi SAW kencing dalam diri. Aisyah kata tidak, Umar kata tidak. Huzaifah kata dia nampak. Ibnu Umar, okey. Kata-kata Huzaifah tadi jadi hujah pasal apa? Dia keluar dengan Nabi. Yang Aisyah tengok kat rumah saja. Jadi kita tak nafikan siapa-siapa. Kita kata dia cerita apa dia nampak, dia cakap apa dia dengar, dia cerita apa dia tengok. Tak boleh kita kata salah pasal keadaan yang berlainan, waktu yang berlainan. Macam saya sebut tu analogi, kalau dia kata lampu dalam tandas sini terbuka, kakak ni kata tertutup. Kalau saya kata serentak now, memang kita kata takkan jadi. Seorang pergi misal seorang salah. Tapi bila saya kata sekarang, akak cerita waktu malam, akak kata malam, apa yang akak nampak malam, saya cerita apa yang saya nampak siang, saya kata tertutup, akak kata terbuka. Boleh jadi dua betul. Sebab apa? Sebab waktu yang berlainan, hari yang berlainan, kadar berlainan dan sebagainya. Itu keadaan dia. Jadi kita gabungkan, bukan lagakan. Jadi muhkam mutasyabih tadi, dia muhkam tadi mungkin menjelaskan diperjelaskan dengan mutasyabih tadi, ataupun mutasyabih tadi sama-sama diterangkan lagi oleh muhkam supaya dapat dipahami maksud dia ke situ, bukan ke tempat lain. Banyak ayat Al-Quran yang datang macam tu. Jadi tapi itu ujian kepada manusia. Bukan ada manusia ni dia ambil keputusan kan. Sekejap kata masuk neraka, sekejap tak masuk neraka, sekejap kata kekal, sekejap tak kekal. Malaslah buat, dia tinggalkan terus amal. Dia bukannya belajar untuk terima. Dia sibuk persoalkan. Ni kejap kata boleh, dia tak boleh. Dia sibuk cakap macam tu dengan alasan apa? Nak tinggal syariat terus. Nak tinggal syariat. Itu ada manusia macam tu. Jangan mudah. Bayarlah, ini boleh, ini tak boleh. Alang entaklah, langgar dua-dua sekali. Dia kata, dua-dua aku tak buat. Dia kata, itu salah. Pasal ada konsep ni kita belajar untuk menggabungkan nas, bukan melagakan nas. Faham tak? Jadi kalau asalnya kalau dia kata orang cuba lagakan nas, dia ada masalah. Okey, dia kata sini, dia kata kerana apa? Kerana semua nas, semuanya adalah dari sisi Allah Taala. Semua nas-nas atau yang kita baca tu ada daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa-apa dari sisi Allah Taala tidak akan dapat sebarang percanggahan di dalamnya dan tiada pertembungan. Sumbernya satu daripada Allah Taala, maka takkan jadi sebarang pertelingkahan di situ sepatutnya. Maka kan dia kata di situ, dia kata percanggahan dan pertembungan, percambahan dan pertentangan hanyalah wujud pada apa yang sisi selain Allah Ta'ala. Berkata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, menyatakan 18 contoh bagi perbuatan penolakan pelaku bid'ah terhadap ayat muhkam dan pencarian mereka bagi ayat mutasyabih. Ibnu Qayyim terangkan dekat situ. Maka disebut dekat situ dalam surah apa? I'lam Muwaqqi'in. Sesiapa yang nak belajar berkenaan dengan apa, dengan masalah keluar fatwa dan sebagainya, kena baca buku berkenaan. Buku yang buku terbaik dalam tajuk berkenaan dengan tajuk apa, orang-orang yang mengeluarkan fatwa, I'lam Muwaqqi'in, memberitahu orang-orang yang nak pemberitahuan kepada orang yang meletakkan hukum. Apa dia patut tahu? Jadi diterangkan daripada para sahabat Nabi SAW ramai, tapi 7 orang yang menjadi rujukan masalah hukum hakam. 140 yang 2-3 fatwa. Yang lain-lain dia terangkan banyak. Para sahabat yang keluarkan hukum ni, dia kata ada 140 orang. Ada yang satu, ada yang 2. Tapi dia ambil ni daripada kitab Ibnu Hazm. Berkenaan dengan usul fiqh, dia terangkan macam tu. Okey. As-Sa'di berkata, orang-orang yang dalam hati mereka ada penyakit, kebengkokan dan penyelewengan kerana keburukan niat mereka, mana buruk niat maka hati dia jadi macam tu, akan mengikuti yang mutasyabih daripada Al-Quran. Cari yang mana sama-samar, yang muhkam dia tak ikut. Lalu mereka akan berdalil dengannya bagi pernyataan-pernyataan mereka yang batil. Every time dia datang ke benda batil dia nak buat, dia akan kata apa salahnya, dia bawa sekian, dia bawa adik dalil tadi. Dan dia kata pandangan mereka yang keji kerana mencari fitnah, menyelewengkan daripada tulisan-tulisan daripada kedudukannya, mentakwilkannya mengikut laluan dan mazhab mereka, agar mereka sesat dan menyesatkan, juga menyesatkan orang lain. Sementara ahli ilmu pula yang teguh ilmu dalam yang telah sampai ilmu dan keyakinan kepada dalam hati mereka, lalu ia akan membuah untuk mereka ni amal dan pengetahuan. Secara otomatik amal dan pengetahuan mereka betul kerana yang seperti yang dikehendaki Allah Taala. Maka mereka tahu bahawa Al-Quran seluruhnya adalah dari Allah Taala, semua sekali. Yang mutasyabih ke muhkam dua-dua dari Allah Taala. Juga bahawa seluruhnya adalah benar, semuanya adalah benar. Semua dari Allah Taala, semua adalah benar. Yang muhkamnya dan mutasyabihnya dua-dua sekali daripada Allah Taala. Dan bahawa kebenaran itu tidak akan bertentangan dan bercanggahan. Dan Allah Taala benda itu ada kebenaran,
takkan bertembung, takkan bercanggahan. Kita cuba selarikan, bukan kita lagakan. Bukan kita lagakan, kita terangkan. Ini penjelasan bagi ini, ya. Dia kata apa ya? Mengikut ilmu mereka, ayat-ayat muhkam maknanya ada sehabis terang, dikembalikan kepadanya mutasyabih yang terhasil kepadanya kehairanan kerana kekurangan ilmu dan kekurangan pengetahuan. Mana-mana ayat yang terang nyata, ya, ayat yang samar-samar tadi dikembalikan kepada ayat-ayat yang nyata tadi. Jangan dibiarkan macam tu saja. Macam tadi lah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia bersama kamu di mana kamu berada. Jangan kita terus macam, tengok, ini kata mana kita berada, Allah bersama kita. Lepas tu kejap kata Ar-Rahman Istawa. So dia nampak dilagakan. Dilagakan cara apa? Dia bawa yang ini kepada kata, jadi last sekali Allah Ta'ala ada tanpa bertempat. Ni keluar tu. Kejap kata ke Arash, dia kata sekian. Dan sekali Allah Ta'ala ada tanpa mawujud bila makan. Sebab apa? Sebab dilagakan. Dan terhasil dari situ apa? Keputusan yang bertentangan dengan apa? Ajaran Islam langsung. Habis. Yang best sekali semua Allah Ta'ala ada tempat. Tu kat mana? Tak tahu. Tak ada. Di mana-mana. Tak, di mana-mana pun salah. Dia tak boleh sebut di mana-mana pun. Bagi mereka dah syirik. Dia pelik tu. Bagi golongan Ahbash ni, Allah Ta'ala di mana-mana tu adalah syirik. Allah Ta'ala ada di mana-mana syirik. Tapi dia kata Allah Ta'ala ada tanpa bertempat. Pula. Tapi cara kisah apa tahu? Dia tak bawakan kisah tadi kepada satu tempat. Dia tak selarikan. Tapi dia apa? Dia lagakan. So last sekali apa? Buang terus. Ini tak percaya, ini pun tak percaya. Ini pun dia tak pakai, ini pun dia tak pakai. Habis. Ya, ini permainan mereka. Jadi rosak. Mana mereka pergi pada mutasyabihat, tidak balik pada muhkam. Kumpulkan dalil yang seluruhnya, semua sekali menunjukkan kepada kita bahawa Allah Ta'ala, misalnya Allah Ta'ala sebut Ar-Rahman Istawa, Allah Ta'ala atas Arash beristiwa. Macam mana kita akan faham? Takkan kita faham dengan akal kita. Tunggu akhirat nanti baru kita akan tahu. Pasal bila Arash ni kita kata berkedudukan dan sebagainya. Bila sebut Arash, Nabi SAW sebut dalam hadis yang sahih. Di hari akhirat nanti kan, datang dalam Quran Karim. Mana Arash itu akan dibawa 8 malaikat. 8 malaikat mikul Arash. Yang Nabi ceritakan, aku dibenarkan untuk ceritakan tentang apa? Dibenarkan untuk aku untuk menceritakan tentang malaikat yang bawa Arash. Cuping telinga dia ke bahu dia, perjalanan 70 tahun. Nabi ceritakan benda Quran. Tu malaikat tu pikul Arash. 8 malaikat pikul Arash. Tapi jarak ini ke sini 70 tahun. Besar tak besarnya malaikat tadi. Dan Nabi kata bila dia nak minta syafaat, dia akan turut pergi ke bawah Arash dan sujud. Dia tak ada kata macam Arash di mana-mana. Di mana? Tak ada di mana-mana. Tidak di mana, tidak di sana. Tapi di mana? Tak tahu. Ni masalah yang timbul. Jadi benda tu nanti kita akan tahu betul di sana. Tapi kita faham sikit di sini. Kita sebut macam Allah Ta'ala sebut, tapi kita akan apa? Aplikasikan meaning dia dengan cara kita menggunakan akal. Akal kita membantu benda yang kita nyata. Benda yang gaib kita serah pada Allah Ta'ala. Meaning dia Allah Ta'ala alam, tak tahu. Tak tahu kita macam mana cara nak jelaskan. Pasal kita tunggu sana. Di sana nanti baru dizahir daripada kita. Okey. Dia kata apa? Dia kata, okey, oleh itu mereka mengembalikan yang mutasyabih. Oleh itu mereka mengembalikan mutasyabih kepada yang muhkam. Lalu kesemuanya menjadi muhkam. Automatik semua jadi muhkam. Semua jadi tepat. Tak ada yang salah. Bila kita kembalikan wa ma'akum aina ma kuntum tu, kita kata pengetahuan Allah Ta'ala, bukannya Allah Ta'ala zatnya. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala letak malaikat untuk salin amal kita. Kan? Dia bersama kamu pengetahuan. Malaikat tak tahu pun dia tahu. Bila dia tanya, hamba aku buat apa? Dia tahu. Tapi dia tanya saja. Sebab malaikat, sebab dialog tadi dapat. Dan Nabi cerita balik pada kita apa dialog di antara Allah dengan para malaikat. Apa, macam mana kau tinggalkan hamba ku tadi? Apa hamba ku buat? Apa hamba ku minta? Itu semua kali malaikat yang datang. Kalau kita malaikat yang datang, kan? Datang menghadiri majlis ilmu. Kan dia ditanyakan kepada Allah Ta'ala, apa kamu datang dari mana? Allah Ta'ala tahu dia datang dari mana. Lepas tu dia kata kami datang daripada satu ni hamba-hamba berkumpul dan sebagainya. Kata apa mereka minta, apa mereka nak. Jadi benda tersebut soal jawab Allah Ta'ala dengan mereka tu berjalan. Berlaku dan terjadi. Dia kata macam bila kata roh kita diangkat ke langit, bila sebelum pulang ke alam barzah, dia angkat ke langit. Setiap malaikat di langit nanti akan berkata, apa roh yang kalau baiklah, yang wangi ini. Apakah jiwa yang wangi ini? Malaikat kata fulan bin fulan. Kalau ni kata orang yang buruk amal dia, orang yang fasik dan ataupun orang yang kafir, akan datang naik itu, tiap malaikat akan kata, apa jiwa yang busuk ini? Faham, kita belajar, faham. Kita faham pengertian. Tapi fizikali pada pintu langit kita nampak. Tu pintu langit. Tak nampak lah. Nanti ada orang cerita apa? Dia kata, saya dah Isra Mi'raj dah. Kan? Peliknya Nabi kena ketuk pintu. Nabi, Jibril bawa, tiap pintu tu kena ketuk. Datang dia lepas straight sampai ke atas.
Tak pelik je? Pelik lah. Nabi kena ketuk, dia tak payah ketuk. Dia lagi mulia Nabi ke? Tak, Nabi lagi mulia. Nabi kena ketuk. Kena ketuk pintu dahulu. Jibril tanya minta izin untuk nak masuk. Malaikat yang atas tanya apa? Siapa engkau? Aku Jibril. Siapa bersama engkau? Dia kata Muhammad. Dia telah diutuskan ke? Dipanggil untuk datang ke? Ya. Lepas tu baru dia buka pintu. Marhaban. Nampak? Marhaban. Oh, dia kata selamat datang. Setiap langit tu. Nak baca ke mana tak tahu? Itu mungkin dalam alam roh. Pula. Ini bukan alam. Kalau dia kata benda tu bukan jasad dan roh, orang tak pada pening kepala. Sebab apa? Kalau saya kata saya mimpi malam tadi tidur dengan beruang kutub. Tuan-tuan ada masalah tak? Beruang kutub yang lapar tu kita guling depan lidah dia. Malam tadi saya pergi kalau saya kata dalam mimpi tak ada masalah. Sebut physically. Itu sebab kenapa Isra' Mi'raj tu masalah fizikal. Kalau setakat cerita bayangan mimpi, tak ada siapa ada masalah untuk terima. Pasal dia physically. Kalau dia kata bukan fizikal tak ada masalah. Tapi dia orang tak nak kata, bukanlah, Nabi tak kata fizikal lah, ini kan mimpi saja. Itulah dia main. So arash kat mana? Kat sini. Kat sini arash. Kata sini. Itu masalah dia. Arash Tuhanku dalam hatiku, dia kata. Gila dia orang ni. Masalah dia. Dia orang nakkan benda-benda macam tu tadi. Jadi ini salah. Kita dah Islam ni, kita dah ada asas. So jaga bab ni. Baik InsyaAllah kita akan masuk nanti berkenaan sifat-sifat orang yang mengikut ayat-ayat mutasyabihat. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillah alamin. Subhanallah, alhamdulillah, anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.